Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Ayat ni bentuk jumlah musta'nifah sebagai jawab syubhah, jawab kepada soalan pertanyaan ataupun permasalahan yang berlaku, permasalahan yang timbul. Permasalahan yang timbul sini adalah di kalangan Yahudi. Mereka berdalih tidak mahu ikut ajaran Nabi Muhammad SAW kerana Nabi Muhammad SAW ni mendapat wahyu daripada Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Maka Jibril ni bagi pokok Yahudi ini musuh kita. Jibril ni musuh kita. Bukan orang kita. Jibril ni bukan orang kita. Orang kita adalah Mikail. Orang kita adalah Mikail. Kerana Mikail itu malaikat yang membawa rahmat. Jibril membawa azab. Yang dimaksudkan situ, mereka sebenarnya kali mengutuk Jibril. Dia kata Jibril ni seolah-olah Jibril ni hantar azab, silap hantar azab. Allah Ta'ala tak perkenan pun nak suruh diazab, tapi pandai-pandai Jibril saja mengazab golongan-golongan Bani Israel. Sebab tu Bani Israel ni kena azab. Jadi dia berdalih gitu. Kesilapan Jibril, malaikat Jibril, tersalahnya mengazab golongan Bani Israel. Ini satu kata-kata bohong, dusta. Perkataan orang panggil Dajjal lah. Mana perkataan dusta besar yang disebutkan oleh golongan Yahudi. Dia bukan semata-mata nak menafikan Jibril, sebenarnya kali dia nak menafikan Nabi Muhammad SAW. Dan bukan nak menafikan Muhammad saja, benar kali dia nak kata Allah Ta'ala ni macam tak pandai lagi. Tak pandai nak pilih malaikat. Ya. Pok kita pandai pilih malaikat. Malaikat kita, pok kita malaikat Mikail. Allah Ta'ala ni macam tak pandai pilih. Jadi silap lagi lantiknya Jibril. Jibril itu bermusuh dengan pokok kita. Ya, maka bila musuh dengan pokok kita, Jibril ni akan ikut sedap dia lah nak azab pokok Bani Israel. Jadi pokok Bani Israel kena azab dulu kerana tersilap malaikat Jibril mengazab. Kata-kata dusta mereka ini semata-mata nak menafikan, nak menolak Al-Quran. Kerana Al-Quran itu disampaikan, diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nak nafi orang hak tengah tu. Orang hak bawa turun. Ini nafi tu. Bila dia nafikan itu, bila berjaya menafikan tu, maka dia sudah melakukan satu dia panggil apa ni, dia condemn lah. Dia condemn nama. Dia condemn nama. Dia nak condemn Nabi tak boleh. Jadi dia mudahnya dia condemn pok-pok yang ada kaitan dengan Nabi. Jadi orang-orang yang ada kaitan dengan Nabi, maka dia akan guna alasan-alasan tu, dalih-dalihan itu untuk menyangkal Al-Quran. Makna yang dia maksudkan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW ini adalah Al-Quran palsu.
Al-Quran yang tak betul. Gitu. Bagi mengikutnya pokok Yahudi nak beritahu itulah. Maka nak beritahu Quran yang ada ni bukan yang sebenar, bukan daripada Allah Taala. Allah Taala silap hantar malaikat Jibril, sepatutnya hantar malaikat Mikail. Malaikat Mikail lah yang hantar Al-Quran ini kepada Nabi, barulah betul. Kalau hantar malaikat Mikail kita percaya, tapi kalau hantar malaikat Jibril kita tak percaya. Itulah maksud dia. Maka nak jawab iskal gini, benda ni dia bagi dia sebar kepada masyarakat supaya masyarakat tu jadi betul juga. Macam gitulah nak suruh orang ramai kata betul juga. Kan? Macam isu gini lah, isu Wahabi ke apa ni lah. Isu Wahabi sesat. Ustaz tu Wahabi. Kan? Jadi betul juga kalau bila kita duduk sebar kata, ramai orang kata Ustaz tu Wahabi, Ustaz tu Wahabi. Saya ingat masa saya di Tok Bali tu, situ dia kata markah besar Wahabi di Kelantan. Saya kata, markah besar Wahabi di Kelantan. Kita markah besar. Apa kita budak-budak ngaji tahfiz, lepas tu belajar alim. Gitu ya. Jadi tiba-tiba jadi markah besar, tempat kumpulnya pokok-pokok Wahabi lah. Maknanya gitulah. Dan bila dia sebut Wahabi, sebenarnya ni bukan maksud Wahabi. Ya dia nak maksudnya sesat. Dan sesat dia dimaksudkan mana apa? Kafir. Itu je. Sebab tu siapa-siapa yang sebut kata mewahabikan orang ni kena ingat. Apa maksud dia mewahabikan orang? Kalau dia maksud mewahabikan orang tu makna dia mengkafirkan orang tu, tu dia kena ingat. Kata-kata dia tu dia kena tarik segera. Sebab bahaya. Kan? Kita kalau kita nak kaitkan kita dengan Wahabi, berat. Sebab kita tak ngaji di Arab Saudi. Tapi guru kita mengaji lah. Memang semua orang mesti kena mengaji daripada di Arab Saudi, mesti mengaji di tanah haram. Macam sanad pengajian Al-Quran saya ni dan juga sanad pengajian hadis saya sampai kepada Syah Waliullah Dahlawi. Syah Waliullah Dahlawi ni dia sampai dengan ulama hadis di Arab Saudi. Mana dia belajar di Arab Saudi, dia belajar di Mekah. Dia belajar di Mekah masa tu. Dan dia belajar di Mekah masa tu adanya Syekhul Hadis tu di Mekah masa tu tengah sebarkan ilmu. Maka dia bawa balik ke India yang mana tersebarnya ilmu-ilmu hadis di India. Yang sebelum pada tu Syah Waliullah Dahlawi dia ngaji madrasah sudah habis dah sebab dia anak tu guru. Ayah dia tu guru. Ayah dia tu tak guru ada madrasah dah di India. Di Delhi tu dah ada madrasah dia. Kemudian dia pergi ngaji di Mekah. Dia pergi ngaji Mekah. Dia sambung pengajian di Mekah. Mana dia ngaji habis dah sini, dia pergi ambil pulau sana. Lepas pada tu dia bawa balik mari. Bawa balik mari. Orang jadi pengikut dia, orang belajar dengan dia dalam silsilah sana ada berapa orang je. Berapa orang je. Hak lekat nama lah. Hak ngaji mungkin lebih ramai lagi. Tetapi hak lekat nama tu tak ramai. Sanak-sanak dia mengaji bawah dia tu macam 2 orang, 3 orang, 2 orang, 3 orang. Lepas pada tu lah baru sampai ke Syekhul Hind, ya Mahmud Hassan apa semua sekali sehingga ke sampai kepada Husin Ahmad Madani dan Anwar Shah Kashmiri apa semua sekali. Itu dah merebok ramai dah tu. Itu ramai dah orang yang belajar ilmu hadis. Makna kalau kita kira pengajian kita semua sekali ni kira-kira tak semestinya kena ngaji di Arab Saudi satu. Tapi tiba-tiba kita pergi ngaji di India, Pakistan, kenapa kita dikaitkan kita sebagai orang Wahabi? Dan hak dikaitkan Wahabi pula dipilih-pilih orang juga. Orang yang berfaham tak serupa dengan pokok demo, dia terus kata itu Wahabi, ini berat. Ini berat, satu kata-kata yang berat. Soalan yang mula-mula, kata-kata demo tu maksud dia apa? Kalau kata itu makna mengkafirkan, mensesatkan, itu kena beringat. Sebab kalau kamu kafirkan, benda tu tak sampai kepada orang itu, kafir tu akan kena pada kamu. Kata-kata itu akan kena pada diri kamu sendiri. Dan kamu akan bertanggungjawab di depan Allah Ta'ala esok, kenapa disebut kata-kata itu. Nak jawab ke? Tapi Allah Ta'ala esok.
La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu buat benda yang tidak ada ilmu. Benda yang kamu tidak ada ilmu, jangan sama sekali kamu buat. Dan jangan sama sekali kamu sempar benda yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan tentangnya. Jadi sambung sini. Jawapan syubhat ini, man kana aduwal di Jibril. Barang siapa yang jadi sebagai musuh kepada Jibril. Jibril pun boleh baca, Jibrail pun boleh baca. Dua-dua lafaz itu sama-sama boleh baca, bukan jadi satu kesalahan. Fa innahu nazzalahu. Maka sesungguhnya dia ni, Jibril inilah yang menurunkan ala qalbika, ke dalam hati kamu. Mana tu Quran ni meresap ke dalam hati Nabi SAW. Ini saya nak jawab seperti mana sebelum pada ni lah kan. Kalau yang syirik bid'ah itu akan resap ke dalam hati juga. Tapi kalau kita ngaji Al-Quran ni, Quran itu akan meresap ke dalam hati. Jadi kita naknya resapan mana? Ngaji mungkin tahu belakang. Syirik pun buat, itu pun buat. Takut Quran ni tak masuk. Quran tak masuk, yang syirik bid'ah yang benar-benar tak betul tu kita mudah terima. Itu bahaya. Nazzalahu ala qalbika, menurunkan ke dalam hati kamu biiznillah, dengan izin Allah. Bukan pandai-pandai malaikat Jibril, itu kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang izinkan, Allah Ta'ala yang suruh. Malaikat Jibril dia tak boleh bagi pun ayat Quran. Tak boleh sampai pun ayat Quran walaupun satu ayat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu ayat pun tak boleh. Satu wahyu Allah Ta'ala pun dia tak boleh bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Maka kuasa sini kuasa siapa? Kuasa Jibril ke kuasa Allah? Kehendak ni kehendak siapa? Kehendak Jibril ke kehendak Allah? Kalau azab, kehendak siapa? Kehendak Allah ke kehendak Jibril? Azab itu kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala yang menyuruh Jibril alaihissalam supaya mengazabnya golongan-golongan Bani Israel itu. Jangan pula kamu salahkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya melaksanakan apa yang dititahkan. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu melakukan, itu malaikat melakukan apa yang diperintahkan. Diperintahkan pada mereka, mereka buat itu saja. Dia bukan macam kita, yang kita tak, Allah Ta'ala tak perintah pun kita pandai-pandai buat. Itu perangai kita manusia ni. Ya? Perangai popok kita. Popok Melayu kita, popok di Malaysia kita ni. Itu tak sekira lah. Ni nak cakap pasal malaikat. Malaikat ni, dia bukan macam PA kita. Allah Ta'ala suruh baru dia buat. Kalau tak suruh, dia tak buat. Orang kita yang tak suruh tu yang terheki-heki sungguh nak buat. Benda Allah Ta'ala nak suruh, tak suruh tu. Bila Allah Ta'ala suruh pula, malah pula nak buat. Tak tahu pula, tak tahu menahu pula benda tu boleh buat ke tak boleh buat pun tak tahu menahu. Kan? Maka ini terbalik kuih habis. Benda yang sepatutnya kita buat, kita tak buat. Benda yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, kita tak buat. Allah Ta'ala bagi tahu suruh kita ni tauhid pada Allah Ta'ala. Betul ke tidak kita tauhid pada Allah Ta'ala? Dan macam mana kita nak tahu betul ke tidak kita ni tauhid pada Allah Ta'ala? Macam mana? Soal yang paling mudah. Macam mana kita nak tahu kita mentauhidkan Allah Ta'ala? Nak tahu tauhid pada Allah Ta'ala, mesti kita kena tahu syirik. Mesti kena tahu yang mana syirik. Tak tahu syirik, macam mana kita nak tahu kita ni tauhid ke tidak? Ya. Maka sebab tu dalam Al-Quran diceritakan cerita-cerita, teguran-teguran Allah Ta'ala, puak-puak yang melakukan syirik itu. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu. Sebab apa? Ini puak-puak syirik buat ni. Buat benda ni bukan nak suruh tiru. Hanya Allah Ta'ala nak beritahu benda yang tak boleh tiru. Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, benda yang tak boleh tiru. Ya. Ada benda yang Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, benda yang kita kena tiru. Ada yang Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, benda tu dibuat sebagai sepadan kita. Jangan jadi sifat seperti mana ni. Kerana sifat ini akan menjurus kepada neraka, kan? Akan menyebabkan kita masuk neraka. Maka ini izin Allah Ta'ala, bukan pandai-pandai Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam ni ketua malaikat. Ketua malaikat. Orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Malaikat yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Malaikat Jibril ni. Dan malaikat Jibril ni, walaupun dia ketua malaikat sekalipun, dia tidak ada kuasa. Dia tidak ada kuasa, bukan sedap-sedap dia je nak mari hantarnya wahyu Allah Ta'ala. Nak pesan apa-apa, nak tolong Nabi apa semua sekalipun tak boleh.
Semua sekali mesti dengan izin Allah Ta'ala. Jangan sama sekali. Sebab tu saya ada dengar cerita pokok tarikat sesat. Dia kata Jibril mari beritahu dia, ajar dia gini. Jadi seolah-olahnya pandai-pandai Jibril lah. Tengok dia ni nampak orang baik, nampak orang berjuru, nampak orang macam abid lah. Kan? Maka malaikat Jibril pun berkawan lah dengan dia. Bila berkawan dengan dia, malaikat Jibril lah akan sentiasa apa tolong dia, ke akan beritahu apa, kau nak ajak ilmu ke apa, kan daripada malaikat Jibril. Sehingga dia pun sebut lama satu perkataan saya dengar tu, dia kata Jibril mari ajar pada dia. Jibril mari ajar pada dia. Jadi pandai-pandai dia pula. Jibril ni, mana pandai-pandai Jibril ni mari ajar siapa-siapa. Jibril tak boleh ajar kita. Jibril tak boleh ajar kita melainkan izin Allah Ta'ala. Dia tak boleh nak pandai-pandai dia nak ajar-ajar kita. Nak tolong-tolong kita. Tak boleh. Sebab Jibril, dia datang, dia diturunkan mesti atas titahan Allah Ta'ala. Titahan apa? Titahan untuk beri azab ke? Titahan untuk sampaikan wahyu ke? Yang mana? Tak tahu. Kan? Dan wahyu tak ada dah. Untuk turunkan wahyu, Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Kan? Maka tak akan turun dah kepada tuk guru mana, tuk wali mana. Jangan dakwa lah. Kan? Sebab ada golongan tertentu, saya ada terbaca dalam buku risalah dia. Dia kata amalan zikir ini mana dapat daripada Jibril. Dapat daripada Jibril. Lepas tu ada yang tu pula dia kata dapat daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang mari jumpa dengan dia. Nabi Muhammad nak datang tu kena minta izin dengan Allah Ta'ala. Dia minta izin dah dengan Allah Ta'ala nak mari jumpa dengan kita. Pandai-pandai pula kita nak kata malaikat Nabi Muhammad SAW pula nak mari jumpa dengan kita. Sebab ni amalan fahaman akidah yang sesat yang mendakwa Nabi Muhammad SAW ni mari akan jumpa dengan kita. Ini fahaman-fahaman dia. Dan saya ingat lagi di bulan puasa, saya duduk kampung dulu, diberitahu bila malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ruh-ruh para wali Allah akan melingkar cari masjid. Yang mana masjid itu yang qiyamul lail, dia akan dicari masjid-masjid yang ada buat qiyamul lail di situ. Yang ada buat iktikaf di situ, yang ada buat qiyamul lail di situ. Dan dia akan pergi. Ruh-ruh wali ni akan pergi, akan bagi salam, akan menyampaikan beberapa amanat ataupun akan baginya benda-benda yang mendatangkan kebaikan lah kepada orang itu. Antaranya memberi berita gembira, kamu ni wali Allah jugalah. Beruntungnya kami dapat jumpa dengan pokok kamu ni. Mu ni satu orang wali Allah. Aku mari jauh-jauh ni merantau mencarinya wali-wali Allah yang lain yang sedang beramal di masjid-masjid di bulan Ramadan. Dan pula ada satu lagi mendakwa Nabi Khidir. Nabi Khidir akan cari masjid-masjid, akan pergi bagi salam kepada siapa-siapa yang berada di masjid pada waktu malam hari berqiyamul lail di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi 10 akhir Ramadan. Jadi mereka ni yang buat amal tu, dia ni yang beritahu ni dah mati dah. Dia antara pelajar-pelajar saya pun dah meninggal dah dia. Dia beritahu mana seolah-olahnya dia beramal tu makna duduk tunggu-tunggulah supaya beruntungnya dia dapat bertemu dengan Nabi Khidir ataupun mari ruh-ruh wali mari ziarah dia. Biasanya kalau dia solat tu tiba-tiba mari ramai orang duduk belakang solat bersama dengan dia. Bila dia bagi salam, tengok-tengok tak ada. Tapi masa dia solat tu, bila dia baca waladhdallin amin, semua bergema masjid tu bunyi. Seolah-olah ramai. Jadi dia kata ini semua sekali adalah ruh-ruh wali. Dan ada juga yang mendakwa itu jin-jin Islam yang nak berdamping dengan dia. Sehingga mereka ni duduk tunggu-tunggu. Kononnya sekiranya Nabi Khidir datang tu, Nabi Khidir datang biasanya dia akan bagi salam. Lepas bagi salam, Nabi Khidir akan tanya nak apa. Nabi Khidir tu akan tanya nak apa. Dan ada setengah syekh yang diajar tu, kalau tanya nak apa, jangan kata nak apa, lillahi ta'ala. Cakap lillahi ta'ala. Niscaya Nabi Khidir tu akan bagi
berbagai-bagainya nikmat-nikmat luar biasa, benar-benar keramat yang Nabi Khidir bagi kepada orang itu. Sampai gitu. Jangan jawab nak kaya ke apa, tapi kalau siapa-siapa kata nak kaya, nak kepada pangkat, nak jadi jutawan ke apa semua sekali, niscaya akan dapat. Niscaya akan dapat. Sehingga saya dengar sendiri, orang ni mati dah. Orang ni mati dah. Yang beritahu cerita. Dia beritahu cerita. Saya masa tu budak lagi. Saya rasa masa tu saya umur belas-belasan lagi. Saya dengar dengan telinga saya sendiri. Saya pergi tempat yang tarikat ni. Dia kata, sampai satu orang, anak murid dia, dia kata, anak murid dia, satu orang tu, dia kata, malam tu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Jumpa macam tu dia jugalah. Ada orang mari bagi salam gitulah juga. Dia tanya tu nak apa, dia tak tahu nak apa. Dia kata nak kemalu website. Kemalu website. Sampai dia tahu gitu. Saya pada masa tu saya fikir kenapalah dia kata gitu. Jadi tiba-tiba esok tu saya dibesar sungguh sampai dia kena buat solat hajat apa pula. Minta tu guru dia buat solat hajat pula supaya kecil. Kecil balik. Masya Allah. Saya dengar sendiri telinga saya. Guru tu yang kata. Dan guru tu mati dah. Guru yang kata tu pun mati dah. Allahu Akbar. Aduh. Masya Allah. Jadi itulah. Fahaman-fahaman yang adalah fahaman-fahaman itu yang mendakwa adanya ruh-ruh wali. Banyak kali dah dalam kelas-kelas saya menyentuh ruh-ruh yang balik rumah ni supaya semua orang dapat faham dengan jelas bahawasanya ruh-ruh bila dah mati, kita semua bila dah mati, kita sudah di alam barzakh. Barzakh dipanggil barzakh tu kerana adanya halangan. Dia tak boleh lintas mari dah di dunia ni. Kalau dia boleh lintas mari, maknanya dia boleh buat amal. Kalau dia terhalang, maka dia tak boleh amal. Kan? Dan Nabi Muhammad SAW sekiranya kita dakwa, Nabi Muhammad pun akan mari jumpa dengan kita. Bila kita berselawat, Nabi akan datang mari jumpa dengan kita. Ini satu juga fahaman-fahaman yang tak betul lah. Kerana dakwaan ini seolah-olah Nabi Muhammad SAW tidak tenteram di dalam kubur. Kerana Nabi Muhammad bila mati itu sepatutnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kan kita dah baca kan ayat sebelum pada ni. Orang yang mati dan orang yang beriman ni tidak ada takutnya buat mereka dan tidaknya mereka itu berduka cita. Kan? Ini tidak. Cita-cita yang diberitahu tu seolah-olah akan menyebabkan Nabi SAW jadi berduka cita di dalam kubur kerana duduk fikirnya pasal masalah-masalah umat lagi duduk dalam kubur. Dan tak sempat lagi nak beritahu apa semua sekali, maka kerana tension gitu, maka Nabi Muhammad SAW kena pergi cari wali-wali untuk sampaikan ilmu kepada wali-wali, dan wali itulah akan sampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka ini satu dakwaan yang tak betul lah, yang mendakwa Nabi SAW ni seolah-olah tidak menyempurnakan tugas dia lagi ketika hidup di dunia. Bahkan Nabi Muhammad SAW sudah sempurnakan segala tanggungjawab dia yang menyampaikan ilmu kepada kita semua sekali ni. Sambung sini, musaddiqan lima biidznillah, musaddiqan lima baina yaday. Makna diturunkan Al-Quran tu bukan Al-Quran yang bawa benda baru, tidak, membenarkan apa yang ada di depan. Di depan dia. Yakni yang di sebelum dia. Mana pada sebelum dia. Mana kitab-kitab Allah yang sebelum daripada Al-Quran. Maka Quran ini juga membenarkan. Makna Quran ini ada kaitan dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kerana disebut juga nama. Disebut juga nama-nama kitab nama-nama disebut juga kitab-kitab sebelumnya. Nak kata yang kitab-kitab sebelumnya tu adalah betul. Dan Quran ini adalah sumber petunjuk. Maka di sini pokok Yahudi, pokok Bani Israel yang ada sekarang ni hidup di zaman Nabi dan di zaman selepas pada ni, maka dia kena tahu bahawasanya Al-Quran ini adalah sumber petunjuk. Hudan sini dengan mana hadian, sebagai sumber petunjuk, wa busyara, dan juga sebagai berita gembira lil mukminin, terhadap orang-orang
beriman, untuk orang-orang beriman. Maka Al-Quran ni bila kita betul beriman, maka kita akan dapatnya berita-berita gembira daripada Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi. Ini sambungan lagi. Barang siapa yang bermusuh dengan Allah Ta'ala, wa malaikatihi, dan malaikat secara amnya. Malaikat Allah Ta'ala secara amnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Wa Jibril, ini khas. Khususnya Jibril. Wa Mikail, ataupun khususnya malaikat Mikail. Alaihissalam. Fa inna Allah aduwwul kafirin. Maka sebenar sekali mereka itu bermusuh dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala itu sesungguhnya bermusuh dengan orang-orang kafir. Sini takdir dia, Allah Ta'ala bermusuh dengan mereka-mereka yang bermusuh dengan salah satu daripada malaikat-malaikat Allah. Salah satu daripada rasul-rasul Allah. Salah satu daripada kitab-kitab Allah, maka sebenar kali dia sudah bermusuh dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bermusuh dengan mereka. Maka mereka itu sebenar kali bukan bermusuh dengan malaikat Jibril. Jangan dakwa malaikat Jibril saja. Bermusuh dengan Nabi Muhammad, tidak. Bermusuh dengan Al-Quran, tidak. Sebenar kali kamu bermusuh dengan Allah Ta'ala. Kamu kufur pada Allah Ta'ala. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin. Dan benar-benarnya kami turunkan kepada kamu, ya Muhammad, ayatin bayyinat. Dalil-dalil bukti yang memberi penjelasan. Wa ma yakfuru biha, dan barang siapa dan tidak yang mengkufurinya ayat-ayat Allah Ta'ala yang memberi penjelasan itu, illal fasiqun, melainkan orang-orang yang fasik. Ini keadaan orang yang tolak Al-Quran. Orang yang tolak Al-Quran, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu kepada Nabi. Ini nak beri satu berita kepada kita, bahwasanya Al-Quran ini bukan daripada Nabi. Ini daripada Allah Ta'ala. Quran ini daripada Allah Ta'ala. Tolak Al-Quran mana tolak Allah. Tolak Al-Quran sebenar kali bukan tolak Nabi. Tolak Allah Ta'ala. Sebab tu siapa yang Islam yang tolak ayat Al-Quran, sebenarnya kali bukan dia tolak ayat Quran, dia tolak Allah. Dia kufur pada Allah Ta'ala. Dan sini beritahu wa ma yakfur biha, dan tidak ada yang mengkufuri akan Al-Quran, ayat-ayat Allah yang mana satu sekalipun, illal fasiqun, melainkan orang yang fasik. Fasik sini maknanya orang yang jauh daripada membuat kebaikan. Orang itu yang banyak jenis-jenis orang yang buat dosa banyak. Orang yang jenis-jenis buat dosa. Dia je perasan, dia buat benda yang baik, tetapi sebenarnya kali yang dia buat tu bukan benda yang baik. Sebab fasikun bila disebut sebagai fasikun, orang yang jauh daripada rahmat Allah. Orang yang sudah terjauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Sampai sini saja dulu kuliah kita hari ini, tafsir kita hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi hari Jumaat balik insyaAllah. Esok kita ngaji hadis pula insyaAllah. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.